Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hakikat taubat ialah membesarkan perintah Allah Azza wa Jalla pada segala hal ehwal. Sebab itu ada setengah mereka berkata, semua kebaikan itu berada dalam dua kalimah sahaja, iaitu membesarkan perintah Tuhan dan yang kedua bertimbang rasa terhadap manusia. Sebab siapa yang tidak membesarkan perintah Allah dan tidak pula bertimbang rasa terhadap sesama makhluk Allah, maka dia akan terjauh daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS. Katanya, belas kasihanilah supaya aku merahmatimu. Belas kasihanilah supaya aku merahmatimu, kerana sesungguhnya aku ini maha perahmat. Siapa yang merahmati orang, nescaya aku akan merahmatinya, dan akan aku masukkannya ke dalam syurga. Maka alangkah baiknya bagi orang yang merahmati itu. Kamu telah menghabiskan masa kamu pada ucapan, kami telah makan dan mereka telah makan. Kami telah minum dan mereka telah minum. Kami telah pakai dan mereka telah pakai. Kami telah mengumpul sekian-sekian banyak dan mereka telah mengumpul. Dan mereka telah mengumpulkan. Tetapi siapa mahukan kejayaan di akhirat, hendaklah dia menyabarkan dirinya daripada segala yang diharamkan, segala yang ada syubhah, dan semua yang bertalian dengan nafsu syahwat. Dan seterusnya dia bersabar ketika menunaikan perintah Allah Ta'ala serta menahan diri dari larangannya dan menurut segala takdir yang telah diputuskannya. Kaum sufi itu bersabar dengan Allah Ta'ala dan tidak sanggup bersabar bila berjauhan dengan dia. Mereka bersabar kerana Allah dan pada jalan Allah. Mereka bersabar supaya dapat berada dengan Allah Ta'ala. Mereka memohon agar dapat didekatkan dengan Allah. Mereka keluar dari kandang jiwa mereka, dari kandang hawa nafsu mereka, dan dari kandang tabiat mereka dengan membawa syariat Allah bersama dengan mereka. Lalu mereka berjalan menuju kepada Tuhan mereka. Maka mereka disambut oleh berbagai macam bala bencana, kesusahan, musibah, kerunsingan dan pemikiran, lapar dan dahaga, ketelanjangan, kehinaan dan penyingkiran. Namun begitu mereka tetap tidak mempedulikan semua itu dan tidak pernah memutar balik dari meneruskan perjalanan mereka, dan tidak berubah dari keadaan mereka biar apa pun yang menimpa diri mereka. Mereka tetap maju ke hadapan dan tidak pernah mengubah perjalanan mereka. Mereka terus dalam keadaan begitu hingga mereka mencapai hakikat kekalnya hati dan dalam dan luarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita semua tahu tentang kewajiban bertaubat, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam banyak ayat-ayatnya. Bila Allah Ta'ala menyatakan
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa tubu ilallah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kamu kepada Allah, wahai sekalian orang beriman. Kerana itu adalah kejayaan. Secara umumnya, kebanyakan kita mengetahui tentang syarat taubat. Sama ada penyesalannya dan meninggalkan maksiat, serta keazaman untuk tidak mau mengulanginya. Dan bila ia membabitkan hak manusia, mengembalikan hak manusia atau meminta halal hak manusia tersebut. Dan kalau sekiranya dia tidak bertemu dengan orang yang diambil haknya dan tidak mampu meminta halalnya, maka dia memperbanyakkan istighfarnya dan istighfar kepada orang yang dia lakukan kesalahan. Moga Allah Ta'ala mengampuninya pada hari hisab nanti. Tetapi kita nak membicarakan tentang hakikat taubat itu sendiri. Seorang bila mana bertaubat, apa yang akan terjadi pada dirinya? Di sebalik penyesalan, di sebalik keazaman untuk tidak mengulanginya, di sebalik dia meninggalkan maksiat tersebut, dia mengembalikan haknya, hak orang yang diambilnya. Nak tahu tentang hakikat taubat. Hakikat taubat yang berlaku kepada orang bertaubat dengan taubat sebenar ada dua perkara. Itu pertama, dia akan membesarkan seluruh perintah Allah. Perintah Allah bukan lagi urusan main-main. Dan bukan juga urusan yang boleh dipilih-pilih. Tetapi ia keutamaan, ia kesungguhan. Ia adalah perjuangan dia. Dia adalah jihadnya. Perintah Allah merupakan kehidupan dia. Kalau selama ini maksiat itu kehidupan dia, keseronokannya, kelazatannya, kali ini sesudah dia bertaubat, perintah Allah lah kelazatannya. Perintah Allah lah perjuangannya. Perintah Allah lah keutamaan. Perintah Allah lah yang paling besar. Dia tidak lagi berlengah-lengah dengan perintah Allah. Tidak lagi menangguh-nangguh. Bahkan dia melakukan dengan sempurna. Kan itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seseorang yang ketinggalan akan mengejar orang yang di hadapan dengan taubat. Bila orang tu buat dosa, dia ketinggalan jauh daripada orang yang buat baik. Tetapi taubatnya mampu menjadikan dia dapat kejar balik. Dia boleh kejar balik. Dan kerana itu kita lihat, bila orang yang benar dalam taubat, lalu kita melihat kebaikannya diganda-gandakan. Berganda dia buat baik. Sehingga mengalahkan orang-orang yang dah biasa buat baik. Yang kita yang biasa-biasa buat baik, konsisten derma RM10, konsisten derma RM20. Dia bila dia taubat, dia terus derma RM1 juta, RM2 juta. Dia kejar kita. Kita barangkali pergi Mekah adalah 2 kali. Ya, kita orang biasa, orang baik. Pergi umrah sekali, haji sekali. Tapi datang orang taubat ni, akhirnya dia pergi tiap-tiap bulan. Dia cuba kejar dengan taubat. Dan memang begitu, bila Allah nak merahmati seseorang, walau dia ketinggalan jauh, maka Allah anugerahkan dia taubat. Dan taubat yang punya hakikat sehingga dia menggandakan kebaikan. Dia tak akan buat baik macam orang biasa. Ketika melihat kebaikannya, seumpama wali. Tetapi dia baru mula. Apa kekuatannya? Taubat yang sebenar. Kerana itu kita dapat melihat taubat ni dia ada darjat. Atau dengan kata lain, dia ada markahnya. Ada taubat yang markahnya 10. Ada yang markahnya 20. Sampailah markahnya sampai 120 mungkin. Ada pun taubat yang 10 ya, dia tinggal kebiasaan dia yang menipu itu dan ini, tapi dia masih dalam momentum perlahan, amat perlahan. Dia macam orang biasa-biasa, datang masjid, balik, baca Quran sikit, dengar kuliah sikit-sikit, nyanda kat dinding, kat tiang. Sebab dia jenis 10% ni. Yang naik tinggi sikit, dia datang lebih awal masjid, dia baca Quran lebih banyak, dia belajar agresif. Nampak dia cuba untuk mengejarnya. Nampak dia buat baik pada orang luar biasa. Semuanya luar biasa. Sebab dia tinggi sikit markah. Kerana itu setengah orang kita baca dalam sejarah,
Once sekali dia taubat, dia terus jadi wali. Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar. Ini semua perompak penyangap. So, tengok latar belakang dia bukan calang-calang orang kejahatannya. Ini Fudail merompak seorang diri. Dia bukan mencuri, merompak. Mencuri seorang diri itu biasa. Dia merompak seorang diri di padang pasir. Dia boleh tahan satu kafilah. Rompak semua. Dia punya garang. Tapi bila dia taubat, dia jadi wali. Sehingga dia sebut namanya. Tak ada ulama yang tak kenal Fudail bin Iyad. Dan kita dalam pengajian kesufian kita, inilah nama yang kita diendangkan selalu. Fudail bin Iyad. Tabi'i yang masyhur. Dan demikian juga Ibrahim bin Adham. Daripada seorang raja, tinggal terus jawatan raja. Mendekatkan diri pada Allah. Dan kita baca kisah Malik bin Dinar. Daripada peminum arak tegar. Sehinggalah dia bertaubat kepada Allah dengan anugerah taubat yang hebat. Ini yang saya sebut taubat yang dia punya membesarkan perintah Allah sampai itu 120%. Daripada orang dosa, taubat menjadi wali. Dia bukan taubat jadi orang mukmin biasa. Wali terus. Dia mengejar semua orang. Dia meninggalkan semua orang. Maka di sinilah Syekh Abdul Qadir nak sebut apa itu hakikat taubat sehingga kita melihat ada orang-orang yang sampai ke tahap ini dan kita nak melalui tahap ini. Iaitu tahap orang yang benar-benar taubat dan sampai hakikat, dia mula meletakkan besarnya perintah Allah. Dan hal dunia mula nampak kecil. Terlalu kecil. Umpama seorang naik kapal terbang 30,000 kaki daripada bawahnya. Dia nampak semua kecil, bahkan halus, bahkan hampir tak kelihatan apa-apa. Dia cuma nampak urusan akhirat. Maka orang inilah kalau dia perang, dia depan sekali sampai gugur syahid. Ini yang berlaku kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Ini yang berlaku kepada Haris bin Hisham. Itu adik-beradik, adik kepada Abu Jahal. Bapa saudara pada Ikrimah. Terus duduk depan sekali sehingga gugur syahid dalam perang Yamamah. Dia tak main dah, belakang-belakang tak main. Dia tak main jadi tentera masbuk, tak ada. Dia tentera muafiq. Bukan jenis dah taubat jadi makmum masbuk lagi. Padahal dah taubat patut muafiq. Ini Hisham, ini Haris bin Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, daripada penyangak penentang Islam yang nak bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir berada pada saf depan dan berbai'ah untuk mati. Terus bai'ah mati dalam perang Yamamah dan dia gugur syahid. Dia tak lagi memandang ke belakang, tak ada lagi. Tak ada cerita keseronokan dunia. Maka kita nak mendapat sebahagian daripada kekuatan ini. Hakikat taubat. Hakikat taubat, kata para ulama, dia akan terjadi dua benda. Siapa yang kita nampak, beliau, Syekh Abdul Qadir menyebut tentang benda yang golongan yang excellent dalam taubat. Yang bukan taubat biasa. Ini taubat yang kita kata luar biasa. Pertama, dia akan membesarkan seluruh perintah Allah. Dan saya katakan kita boleh nampak orang ni, kalau dulu tak pernah ke masjid, terus saf depan. Dia tak mulakan saf belakang. Ada orang kalau taubat, dah mula datang masjid, dia malu-malu. Malu-malu kucing, duduk belakang. Duduk belakang. Ada orang saya kata, dia tak ada Islam malu-malu, terus depan. Dia kejar depan terus. Dia akan besarkan seluruh perintah Allah. Kalau kita dapati dia, di hadapan perintah Allah, dia berada di hadapan. Yang kedua, muamalah dia dengan makhluk mula berubah. Dia bukan sekadar merendah diri. Dia memuliakan orang. Dia mengasihani orang. Dia meletakkan hak orang lain lebih daripada hak dia. Jadi bila seorang benar taubat, dia akan terhasil nampak buahnya pada muamalah dia dengan orang. Dia mula melihat orang ni lebih baik pada dia. Dia tak pernah kata dia lebih baik pada orang. Dia memuliakan orang. Respect orang tu. Dia rahmat orang. Cepat kesian dia dengan masalah orang. Kalau orang tu cerita-cerita sikit-sikit, walau tak minta tolong, dia dah kesian. Dia offer pertolongan. Dia bukan jenis orang minta tolong, baru ditolong. Tak, dia yang offer pertolongan. Bahkan diberi tanpa meminta. Sebab dia ada sifat kasih yang lebih pada orang. Dia bukan sekadar saya katakan, melihat diri orang lain lebih mulia pada dia. Dia akan hormat orang lain. Dia akan merahmati orang lain. Bahkan keempat, dia mengutamakan hak orang lain berbanding hak dia.
Bagi dia tak apa, saya tak makan dulu, tak apa, awak makan dulu. Oh, dia punya itu bagus. Tak apa, awak guna dulu. Saya memang nak guna, tapi saya nak beri awak guna dulu. Kemanisannya pada dunia sudah pun berkurangan. Kalau zaman maksiat, dia tak boleh berkongsi dunia dengan orang. Sekarang dia boleh berkongsi. Bukan diutamakan orang. Kalau dia dapat dunia, dia bukan sekadar boleh kongsi. Dia boleh kata pada orang, tak apalah, awak ambil dulu, tak apa. Saya kemudian tak apa. Maka ini, kita nampak orang ni memang ada buah taubat yang ranum. Taubat yang berbuah dengan buah yang ranum. Ada orang dia taubat, ia buah yang masih putih. Menunggu masa masak, lambat lagi lah. Ada orang yang bila taubat, dia terus keluarkan buah yang ranum masak, yang boleh dimakan. Artinya, dia ambil masa yang cukup sekejap untuk dia membuahkan hasil iman dia. Ketika mana pokok-pokok iman yang lain masih perlu dibaja dan disiram, masih perlu menunggu tempoh lama untuk berbuah, dia terus berbuah. Umpama kalau tuan-tuan beli anak-anak pokok dekat mana-mana masyal ataupun kita panggil tapak sembahyang ni, kita beli yang kecil tapi dah berbuah. Kadang-kadang seronok kita beli anak-anak pokok dah berbuah. Kita beli anak pokok durian kecil je tapi dah ada buah dah sebiji. Oh, seronok. Ni jenis durian apa ni? Atau beli buah limau, pokok limau, dah ada buah. Penuh buah ni, berandai buah ni banyak. Tu je kita. Ini kecil berbuah, bila besar lagi lah. Ini yang kita sebut taubat yang sebenar. Kemudian Syekh menyebut. Dia mula menyebut satu persatu. Yang pertama, ialah orang punya sifat belas kasihan. Dalam untuk mensyarahkannya. Dan sebuah asas kepada taubat. Sekarang kita nak bercakap tentang sifat merahmati orang lain. Asasnya di mana? Ya, ia perintah Allah. Bahkan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, kalau kamu kasihankan hamba-hambaku, aku kasihani kamu. Kerana aku ini Tuhan yang maha pembelas. Wa ana arhamur rahimin. Kerana ini semua makhluk Allah. Kalau kita mengasihi mana-mana makhluk Allah, baik manusia, hatta jin, binatang, tanaman dan alam. Kita selalu dibawa cerita seorang wanita yang memberi minum anjing, seorang lelaki Bani Israel memberi minum anjing dan masuk syurga, kan ada sifat merahmati. Siang tengok, sehingga kata lelaki itu, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, anjing ini dahaga macam aku. Dia meletakkan musibah yang menimpa dia, letak pada anjing tadi. Maksudnya, dia cuba merasakan keperitan musibah yang berlaku pada anjing sebagaimana dia rasa. Maka orang ni yang mempunyai sifat kasihan yang tinggi. Sebab kita tuan-tuan bila meletakkan masalah orang dan kita cuba mengasihinya, berarti kita orang mukmin yang sebenar. Kerana itu kita belajar hikmah puasa untuk kita rasa bagaimana sakit penderitaan lapar. Supaya kita cepat mengasihani. Kalau orang kata saya lapar, kita dapat bayang. Macam mana kalau lapar? Kita puasa masuk ke 10 dah lapar dah. Jadi bila orang cerita lapar, kita dapat menghayatinya. Kita dapat faham. Lelaki ini berkata, anjing ini dahaga sebagaimana aku dahaga. Maka aku mesti tolong. Tak, dia melihat masalah. Anjing tu macam masalah dia. Maka sebab itu dia tidak menangguh-nangguh untuk turun ke telaga kembali, memasukkan air pada kasutnya, menggigit pada mulutnya, dan diberi minum pada anjing, maka dia masuk syurga. Dan berapa orang boleh mampu atas nama sifat belas kasihan kita pada orang lain, cuba fahami masalah dia. Tengok cerita janda-janda yang kematian suami. Sian, dia tak ada orang nak dulikan dia. Mungkin dia dalam masalah tertentu. Kita boleh bantu dia. Beri makan, minum dia misalnya, beri bantuan kewangan. Agak-agak apa kalau berlaku seorang yang dalam keadaan suaminya meninggalkan dia, tinggal pula suami jenis tak tinggal duit, tinggal hutang pula. Maka kita memahami kalau berlaku pada isteri kita, kalau berlaku pada kaum keluarga kita terdekat, maka datang sifat rahmat. Kita dengar pula ni anak yatim, mak ayah kemalangan, anak yatim, mak ayah dia mati sebab tu, sebab ni. Lalu kita bayangkan kalau anak kita pula yatim, apa yang kita harap orang buat pada anak kita? Lalu kita pun tolong anak yatim. Oh, saya kalau dengar anak yatim, terasa seperti saya mati dan anak saya yatim. Maka dia pun bersungguh-sungguh tolong anak yatim.
Dengar pula orang sakit, orang ni perlukan kewangan itu, dia pun bayang kalau saya sakit, saya perlukan kewangan, macam mana keadaan saya? Sakit satu, fikir masalah duit pula. Maka dia memahami masalah orang ni. Maka ini sifat rahmat. Dia akan letak masalah orang pada dia. Macam mana sedihnya kalau orang gagal. Kita dengar sahabat kita periksa gagal, sedih. Sehingga kita tak berani nak bangga kita berjaya depan dia. Tak berani. Kita bimbang menambahkan kesedihan. Kita dengar ada sahabat kita berniaga tak berapa untung, rugi. Kita tak berani mencelanya. Bahkan kita cuba support dia. Apa yang kita boleh support? Tolong iklan pada sahabat-sahabat lain. Bahkan kita mungkin tolong beli. Kita bayangkan kalau kita pula bisnes macam tu jadinya. Kita juga harap orang buat benda yang sama. Kita ini sifat rahmat. Kita meletakkan semua masalah yang kita tengok, yang kita tahu pada diri kita. Dan kita cuba untuk menyelesaikan cara kemampuan kita. Kan itu kita lihat pada sahabat, mereka ada sifat itu. Bila mereka ada makanan lebih, ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu pada permulaan hijrah ke Madinah. Sa'ad bin Ubadah ni orang kaya, orang berada di kalangan suku Khazraj, orang Ansar. Dia tahu ada sahabat-sahabat yang daripada Mekah, Muhajirin, yang duduk di masjid yang kelaparan, yang tak ada sumber. Mereka masih menunggu. Setiap kali dimasak makanan, dia kata pada sini, tahan kejap, saya nak panggil orang kat masjid. Dia tak makan sampai dipanggil 10 orang, mengikut berapa hidangan yang ada. Kadang dipanggil 70 orang, makan bersama di rumah. Dia sama-sama makan sebagaimana dia rasa lapar, ini pun rasa lapar. Ada sebagian sahabat, mereka tak kaya sangat, mereka akan panggil seorang dua, makan bersama mereka. Bukan mereka hulur makan, mereka makan bersama supaya sama-sama gembira dapat makan. Dia beza kita beri makan dengan kita ajak makan. Kalau kita dengar orang tak ada makanan, kita pun buku-buku bagi makanan, bagus tak? Bagus. Tapi dia takkan sama dengan kita ajak makan sekali. Sebab kita memuliakan. Kita pun lapar, dia pun lapar, kita makan sama-sama. Kita meletakkan kemuliaan. Dan itu cara Rasulullah buat. Dan itu cara sahabat buat. Mereka jarang kalau macam kita sebut, macam kita selalu buat makanan beri pada gelandangan, letak. Mereka jarang melakukan demikian. Mereka makan sama-sama. Rasulullah duduk dan makan bersama-sama. Kerana Rasulullah bukan sekadar nak bantu, Nabi nak memuliakan. Sebab kadang-kadang orang yang dibantu rasa macam hina. Maka kita tak nak dia ada perasaan dia terhina. Tak nak. Kita nak dia ada perasaan dimuliakan. Macam saya katakan, mungkin boleh saja kita beri makanan dan dia ambil. Tapi sebahagian mereka yang ambil makanan, ada orang maruah dia tinggi. Maka dia mungkin rasa rendah hati sikit, malu. Kita tidak mahu tolong orang dan kadang orang ada perasaan malu pada kita. Kita nak orang rasa dia dimuliakan oleh kita. Sebab itu dalam adab kita, contoh kalau bila kita bezakan, apa beza sedekah dengan hadiah? Hadiah ni kita beri dengan maksud memuliakan dia. Sedekah dengan maksud kita simpati pada dia. Maka mana lebih afdal hadiah dengan sedekah? Afdalnya hadiah. Kerana itu Nabi SAW tak makan sedekah. Nabi terima hadiah. Dan kerana itu adab antara murid dengan guru, mereka tak boleh beri sedekah pada tok guru. Dia kena beri hadiah. Kenapa? Ia bermaksud memuliakan. Kalau kita sedekah ke tok guru, maknanya kita melihat dia sebagai simpati. Patutnya tok guru, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kita ialah orang yang kita muliakan supaya bertambah keberkatan ilmu kita. Dan kalau orang tu yang memang ada dekat, keutamaan dekat seperti kaum kerabat. Kaum kerabat kita yang kita panggil rahim. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ar-rahimu mu'allaqatun bil ash. Rahim itu dia bergantung di arasy Allah. Dan dia berkata, man wasalani wasalahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Ya Allah, siapa yang hubungkan aku, engkau hubungkan dia denganmu. Dan siapa yang putuskan aku, engkau putuskan hubungan dia dengan engkau. Maka sebab itu bila kita bersama dengan rahim kita, maksudnya adik kita, bapa saudara, mak saudara, kita beri dia dengan mulia, saya hadiahkan dia. Saya tak kata saya sedekahkan pada abang saya. Saya hadiahkan dia. Saya memuliakan dia. Maka bila kita beri sedekah, semuanya afdal, tapi kita sebut nilai. Sedekah kita beri dengan simpati.
Hadiah kita beri kasih sayang. Kerana ada orang kita diperintahkan simpati, ada orang kita diperintahkan kasih sayang. Dan seorang tolong orang dengan simpati, bagus. Tapi seorang yang tolong orang kasih sayang, lagi bagus. Bagus. Sebab itu Nabi SAW dia tolong orang dengan kasih sayang. Kerana itu Allah SWT bila Allah Ta'ala memberi nikmat pada hamba-Nya, dia berinya kasih sayang. Dia beri nikmat bersama ketaatan pada Allah. Maknanya kerana Allah sayang, Allah beri nikmat dengan ketaatan dia pada Allah. Jadi bila kita bercakap tentang sifat rahmat, sehingga Allah mengingatkan kepada Musa, kamu kena rahmat, kamu kena kesian kepada semua hamba-Ku. Kalau kamu melakukan demikian, kamu masuk syurga. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, irhamu turhamu, waghfiru yaghfirullahu lakum. Hendaklah kamu simpati dan rahmat pada hamba-hamba Allah, kamu akan dirahmati. Dan hendaklah kamu memaafkan mereka, kamu akan dimaafi. Sebab kita pun tahu bila orang ni dia ada salah, sampai bila kita tak nak maaf dia. Dan kita pun tahu kita juga mungkin ada salah dengan orang. Tak ada orang kebal, sama ada kita juga akan buat salah pada orang. Sedar ke tak sedar tu ada. Kalau seorang datang dengan penuh rasa hina, merendah diri, memohon maaf, maka tak patut kita menghinakan dia lagi dengan tidak beri maaf. Tidak patut. Bila datang dengan kehinaan di hadapan kita, untuk memohon maaf, kita mesti mulakan dia dengan memberi maaf. Maka kerana ini, orang yang bermaruah, yang melakukannya orang yang bermaruah. Sebab itu bila Abu Bakar radhiyallahu ta'ala merasa sedikit terganggu dengan perlakuan orang yang pernah ditolongnya di kalangan sahabat Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Abu Bakar memaafkan. Walaupun rasa berat ni, berat kerana ia berkait dengan maruah, kerana dia terlibat dengan fitnah anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Rasulullah suruh maafkan. Tidakkah kamu suka kalau Allah maafkan kamu? Maka atas asas itu kita hidup. Tentang kita hidup dunia ni sekejap je. Kita nak layan, nak nafsu emosi kita, apa untung? Tak untung sangat. Tak banyak untung pun kalau kita tak maafkan orang. Tak banyak untung dia. Ya, ada untung. Ya, untung nafsunya. Untungnya mungkin kita boleh jajal lagi ceritanya. Tapi kalau ini khusus kita katakan pada orang yang datang minta maaf. Bahkan kalau kita nak jadi mulia lagi, kalau tak datang pun kita maafkan. Sebab kita sentiasa nak berusaha nyibukkan diri kita dengan benda baik-baik. Kita tak nak bagi ruang benda-benda yang akan mengurangkan nilai kebaikan kita bersarang di hati kita. Dendam, hasad, dengki, tak nak. Setiap hari kita berjuang ke arah buang benda ni. Bahkan lebih daripada kita berjuang daripada mendapat rezeki. Sebab rezeki ni tuan-tuan, kalau kita berjuang lebih ke tak berjuang lebih, waktu datang dia datang. Hari ni kita pergi awal kerja. Kalau jenis pergi ke laut ni, pergi awal ni, sebelum subuh dah pergi. Ada hari lewat sikit lah pukul 10, tapi hasilnya sama je. Rezeki begitu sifat. Kita cuma nak sedapkan diri kita, tunjuk bersungguh. Tapi dalam membuang sifat mazmumah, kita memang kena bersungguh. Kalau kita tak bersungguh, dia tak akan buang. Dia tak akan hilang daripada diri kita. Rezeki tadi saya kata, tuan-tuan sungguh ke tak sungguh, dia tetap datang dengan apa yang Allah Ta'ala suka. Itu hakikat dia. Tapi bila kita tak bersungguh buang benda jahat yang bersarang di hati kita, maka dia terus bersarang. Sebab dia saya bersungguh nak buang sifat dengki, sifat hasad, sifat suka merendahkan orang, sifat suka berbalas secara berpanjangan, nak buang semua benda ni. Nak jadi tenang, saya tak ada hal dengan makhluk. Sebab kita dah sebut tadi, taubat yang kuat, pertama, dia membesarkan perintah Allah. Yang kedua, dia mula melihat makhluk dengan pandangan kasih belah, kasihan. Hatta kalau tengok ahli maksiat, kalau dulu tengok ahli maksiat dengan benci, kali ni tak ada kesian. Kesian. Saya mesti tolong dia, supaya dia tak terus terjebak dengan maksiat. Sebab kita dok bayang dulu masa kita ahli maksiat, kalaulah kita mati masa tu, habis kita. Tapi Allah selamatkan kita. Sekarang Allah Ta'ala uji. Di hadapan kita ahli maksiat yang buat maksiat macam kita dulu. Apakah kita nak marah dia? Atau kita nak kasihan pada dia dan kita pun nak tolong dia? Kita pun nasihat dia. Kita pun ingatkan dia. Saya dah rasa segala akibat maksiat saya dulu. Saya tak nak awak rasa.
Saya rasa pahitnya maksiat ini. Ya bukan sekarang. Pada satu tempoh awak dapat rasakan benda tu. Dan saya dah lalui benda tu. Maka kita nasihat. Ya kalau kita orang sombong, siap kata tengok maksiat kita, benci tu lebih daripada kita nak berdakwah. Sebab tu kita pun banyak ngutuk. Sedar tak sedar yang jahat tu berpaling pada kita. Kalau tak kena kat kita, kena kat anak kita. Ya, hati-hati bila kita terlalu mencela kejahatan orang sehingga membabitkan penghinaan peribadi. Mencela kejahatan dengan maksud cegah kemungkaran itu lain. Tapi sampai kepada peribadi. Bahkan sampai kita dah hukum orang sebelum Allah hukum dia. Ni ahli neraka ni. Kita dah melampau. Man dhal ladhi yata'ala alayya. Siapa yang suka masuk campur urusanku, kata Allah. Alla aghfira li fulan, bahawa aku tak akan ampunkan dia. Ada orang, dia berkata begini, ada dua ayat yang bahaya bila berhadapan ahli maksiat. Ada dua ayat bahaya. Jangan gunakan ayat ni. Jangan sesekali kita tuturkan. Yang pertama kita kata Allah tak ampunkan dia. Jangan guna ayat ni. Ayat ni haram kita gunakan. Kerana keampunan Allah begitu luas. Walau seteruk mana pun maksiat kita tengok. Perut ni Ustaz, ni jenis gay ni Ustaz. Ni jenis homoseks ni Ustaz. Ini jenis ni jenis minum arak Ustaz. Dia minum ikut tempayan tu, bukan dengan botol ni. Memang Tuhan tak ampun lah dia. Jangan, perkataan ni haram untuk kita sebut. Kalau kita nak dekat dengan Allah. Dan kalau kita nak Allah sentiasa ampunkan kita. Kerana bila kita menyebut perkataan ini, amalan kita akan terbatal. Kalau kita kata Tuhan tak ampunkan dia, amalan kita boleh terbatal. Ya ada dalih, ya kita ada dalih. Kita bercakap berdasarkan dalih. Yang saya bacakan tadi, man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira fulan qad ghafartu lahu wa ahbabtu amalak. Siapa yang berani kata aku tak ampun orang ni? Aku ampunkan dia dan aku batalkan semua pahala kamu. Ada satu kisah di zaman Nabi Isa AS, ketika Nabi Isa berjalan dengan salah seorang hawari dia, sahabat rapat jalan. Lalu Nabi Isa AS melalui satu bandar. Tiba di situ ada seorang perompak paling terkenal bandar. Dia tengok Nabi Isa lalu, dia teruja, Allah ni orang baik, ni Nabi. Dia tengok pula yang ikut Nabi Isa, Allah bertuahnya dia. Bertuahnya dia dapat ikut Nabi Isa, dapat belajar dengan Nabi Isa, dapat mendampingi Nabi Isa. Kalaulah aku dapat juga. Maka dia minta izin untuk berjalan bersama Nabi Isa. Nabi Isa izinkan tu, boleh. Boleh, tak izin. Maka dia pun jalan jauh-jauh, malu. Sebab dia ni baru nak ikut kuliah, baru nak start. Yang ni dah lama ni, 20 tahun ikut kuliah ni. Power dah ni. Ni baru nak ikut, malu-malu duduk belakang. Lalu yang ikut Nabi Isa ni berkata, ini orang hina mana nak ikut ni? Dia rasa macam terganggu. Bila ada orang nak kebaikan, dia mula rasa dengki, tak puas hati. Dan dia menghinanya. Ni apa ni orang jahat ikut? Tak layak ikut. Manakala yang ni memang rasa, ya Allah, untungnya dia, aku ni tak layak nak ikut. Tapi dia menghina dirinya. Yang depan menghina orang belakang. Lalu Allah mewahyukan pada Nabi Isa, wahai Isa, cakap kepada dua orang yang mengikutimu supaya memulakan amalan masing-masing. Adapun yang pertama, aku dah batas semua pahala dia. Dia kena start awal juga. Adapun yang kedua, aku dah ampun dosa dia, maka dia bersaing sama sekarang. Bayangkan jadi 0-0. Sebab itu kita jangan sebut perkataan itu. Tuhan tak ampun dia. Perkataan kedua, jangan sebut tu ahli neraka. Oh, jangan sebut. Itu lagi dahsyat daripada yang pertama. Jangan kita sebut seorang tu ahli neraka walau dia kafir. Ketika mana sekiranya dia masih hidup. Ya, kalau dia mati tak apa. Kalau dia masih hidup, kita tengok ni. Siapa nama? Ni nama dia Ustaz Boris Yeltsin. Bapak pemimpin komunis ni misalnya. Ini siapa ni? Ni Putin. Oh, Putin ahli neraka. Jangan. Kan dia ketua komunis. Kan ketua jahat ni kat Rusia. Dia begini. Kita tak tahu kesudahan dia. Anda kata dia memeluk Islam? Tetapi siapa kita nak kata benda tu mustahil? Siapa nak kata? Ketika mana kita belajar dari sirah Rasulullah, orang yang dah berusaha nak bunuh Nabi, tiba-tiba Allah bagi hidayah. Siapa? Umar Al-Khattab. Dia dah hunus pedang nak cari Nabi Muhammad SAW, nak bunuh.
Niat dia nak bunuh. Lihat bagaimana Allah beri hidayah. Sehingga hari ini sebut nama Umar Al-Khattab, ia kebanggaan kita. Dia ada nama anak-anak dan cucu-cucu kita. Atau saudara mara kita. Atau dia mungkin nama ustaz-ustaz kita. Satu ketika dahulu, beliau pernah nak membunuh baginda SAW. Sebab itu kita tak layak pun sebut fulan berfulan ahli neraka. Melainkan bila dia mati dalam kekufuran. Kerana itu yang Allah sebut dalam Quran. Yang mati dalam keadaan kafir, maka dia ahli neraka. Tapi lagi dia belum mati, tuan-tuan. Kita tak tahu, mungkin dia memeluk Islam. Mungkin. Banyak tokoh-tokoh yang kita nampak dia menghina Islam, tiba kesudahan dia dapat hidayah. Banyak, bukan sikit. Kita dengar, kita baca, kita tengok. Kalangan orang-orang yang kita rasa macam, mustahil ini boleh masuk Islam. Tapi demikian kehendak Allah, kan hidayah Allah itu agung. Sebagaimana Allah boleh tarik hidayah pada orang yang kita nampak macam wali dah. Allah tarik. Macam wali ya. Ini Barsisa, ini Bala'am bin Ba'ura. Sudah dianggap wali pada zaman dia. Tapi lihat bagaimana Allah tarik iman dia dan dia mati kufur. Anak murid dia diajar dengan keyakinan boleh terbang. Anak murid kita tidur lagi. Belum sampai keyakinan tu lagi. Anak murid dia punya yakin boleh terbang. Takat berjalan atas air ni biasa. Keyakinan dia. Tapi bila Allah nak tarik, boleh. Orang yang berada dalam posisi wali pun belum aman. Boleh Allah tanggalkan. Hanya satu posisi yang boleh aman, Nabi. Itu pun Nabi tak pernah rasa aman. Posisi paling aman pada Nabi alaihissalam. Nabi-Nabi Allah jaga iman mereka. Tetapi para wali Allah tak beri satu jaminan pun. Sebab tu makin orang tu dekat dengan Allah, makin bimbang ditarik. Makin dia sampai, umpama seorang juara dekat garis penamat, dia masih takut jatuh dan tersandung, takut rebah. Bukan sedikit orang yang hampir juara tersandung sebelum garisan penamat. Bukan sedikit. Tuan-tuan kami nak sukan, takkan tak tahu. Sikit lagi, bom rebah jatuh. Merangkak, yang belakang potong. Sikit lagi nak sampai garisan, dia dah angkat tangan gembira, yang lain potong. Dia menyesal. Kerana perjalanan ini tak boleh leka walau sedikit. Lepas habis gaya penamat, nak bersorak-bersorak lah. Ini bersorak sebelum masuk gaya penamat. Oh, dah sorak. Orang pun potong belakang senyap. Tak. Bukan sikit benda ni berlaku dalam sejarah. Supaya kita tahu. Jadi kalau kita sebut para wali, walau hampir di garisan penamat, mereka takut. Kalau Allah tarik. Jadi dua perkataan jangan sebut. Tuan-tuan dalam muamalah dengan orang jangan sebut. Yang pertama kita katakan sebut. Kita kata Tuhan tak ampun dia. Jangan. Sebesar mana pun dosa dia, itu hak dia dengan Allah. Yang kedua ialah jangan kata orang tu ahli neraka selagi mana dia masih ada nyawa. Jangan. Dan itu juga hak urusan hidayah Allah Ta'ala. Kemudian Syekh menyebut, kita ni banyak lara bersaing hal duniawi, bercakap hal duniawi. Kita cerita awak pakai baju apa, dia pula pakai baju apa, dia nama apa, dia itu makan apa, kita makan apa, dia itu macam mana kena. Kita terus bercakap hal-hal duniawi. Dia itu banyak mana harta, saya pula banyak mana harta. Banyak bercakap perkara-perkara tersebut sehingga kita lupa bercakap tentang kejayaan akhirat. Tuan-tuan, yang menjadikan kita bertambah cinta dunia sebab itu yang kita selalu cakap. Sebab manusia akan cinta dengan apa yang dia bercakap. Lagi banyak benda tu kita sebut, lagi dalam cinta tu. Maka kita ubah cara bercakap, cakap tentang akhirat. Bercakap tentang kejayaan akhirat, bercakap tentang perkara yang membolehkan kita masuk syurga. Antaranya ialah menahan nafsu kita, sabar kita dalam melakukan perkara yang haram. Kita nak didik diri kita sabar daripada buat perkara-perkara yang diharamkan. Ataupun sabar diri kita daripada buat perkara yang syubhah. Atau sabar diri kita daripada melakukan perkara-perkara bersifat nafsu, syahwat. Atau sabar diri kita dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala. Dan sabar diri kita dalam menerima segala takdir Allah. Dan sabar dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, manusia bila para ulama. Ada ulama cuma membahagian sabar cuma pada dua. Seperti Maimun bin Mihran radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in muaddib ataupun guru kepada anak Umar bin Abdul Aziz. Dia sabar wa imma kamu sabar dalam musibah ataupun kamu sabar dalam perkara yang haram. Walaupun kita tahu sabar ini, setengah ulama membahagikan sabar itu pada tiga itu asas.
Sabar daripada musibah. Sabar dalam perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Setengah sahabat, setengah ulama membagikan sabar pada 4. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar atas nikmat. Nikmat kita dapat pun kena sabar. Sabar bagaimana? Bila kita dapat nikmat banyak, jangan terlalu teruja. Jangan terpedaya. Jangan kita banyakkan masa pula sibuk untuk menambah nikmat tadi. Selalulah syukur. Jangan nampak nikmat ni terhasilkan ni kita bijak, kita pandai, kita bertuah. Tapi lihat ini kurnia Allah. Dan jangan banyakkan masa kita untuk menghabiskan masa kita dalam menikmati nikmat ini. Kerana itu kan ujian. Mentang-mentang dapat satu nikmat, tu eret ke sana ke sini, sampai lupa tanggungjawab yang sebenar. Maka kita juga kena sabar dengan nikmat. Lah kalau ikut nikmat tadi tuan-tuan, kita nak, lah kalau contoh kita dapat nikmat kereta baru. Ni kita cerita orang tak pernah ada kereta. Oh, dapat kereta, banyak tempatnya nak pergi ni, nampak ni. Pergi sana, pergi sini. Masjid tak nampak. Lalu kita sabar. Sabar diri kita. Waktu ke masjid kena pergi masjid lah. Waktu belajar kena pergi belajar. Tak ada orang dengan nikmat kereta baru, dia nak rang semua tempat. Dia nak pergi makan semua tempat. Ini orang tak sabar dengan nikmat. Sama juga orang yang dapat isteri. Dapat isteri. Oh, dia punya teruja. Lama tak kahwin. Umur 30 baru kahwin. Dia punya seronok sampai nangis, seronok. Dapat kahwin. Terus tak pergi masjid sebab apa? Seronok sangat. Itu yang berlaku pada anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kahwin. Abu Bakar lalu ke rumah dia ke masjid dengan sembang. Sembang lagi seronok. Baru kahwin. Banyak tajuk nak bercakap. Dia dah macam Google dah orang ni cakap. Balik masjid cakap lagi. Anak aku ni laras macam ni. Macam tak dengar azan. Lalu Abu Bakar panggil anak dia sini. Kau cerai kami ni kau. Oh, berat bunyinya. Berat bunyinya. Lalu anak Abu Bakar ni tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku suruh ceraikan biniku. Lalu kata Rasulullah, ya ceraikanlah. Ayah dah suruh. Atik abad. Dengar cakap bapak kamu. Ni macam gunung jatuh atas kepala. Baru nak seronok. Akhirnya diceraikan isi. Cerai, dia pun mula faham kenapa ayah dia suruh ceraikan isi. Dia mula ke masjid. Sebab dia terpedaya dengan nikmat. Dia tak boleh sabar dengan nikmat. Ya, bini kita lawa macam mana pun, suami kita handsome macam mana pun, ada waktu semayang kena semayang lah. Ada waktu belajar kena belajar lah. Itu yang Abu Bakar ajar. Lama dia tahu anak dia faham, pakai sekarang, rujuk balik dengan isteri kamu. Tapi cerita ni tak boleh jadi hujah pada mak bapak hari ni. Tak boleh jadi secara mutlak. Ada orang desak kalau lah. Ya, saya pernah dihadapkan dengan masalah ini. Ayah saya atau mak saya suruh saya ceraikan isteri saya. Apakah saya patut mematuhi ini? Kita kata tidak. Tapi mereka berhujahkan kepada Abu Bakar. Saya kata ayah kamu bukan Abu Bakar. Ayah kamu bukan Abu Bakar. Kalau ayah kamu Abu Bakar, saya kata ya. Sebab alasan sebab apa? Alasan senang je. Sebab dia tak dapat duit dia nak. Dia nak anak dia bagi sebulan 6,000. Oh, kalau tak dapat, dia kata cerai kau bini kau. Alasan lebih bersifat peribadi, bukan agama. Sebab itu para ulama menyatakan, kalau sekiranya ibu dan ayah suruh anak ceraikan, apakah dia wajib tak? Tidak. Tidak wajib tak. Itu bukan dalam kapasiti seorang ayah. Bukan atas kuasa seorang ayah. Untuk kata pada anak, ceraikan isterimu. Atau mak dia kata, kau cerai bini kau. Allah ma'ilah melainkan memang si menantu ni hubungan buruk dengan mak dia. Tidak menghormati mak dia. Tapi kalau di situ, okey, tak ada masalah. Cuma mak dia ada pilihan lain. Mak dia ada pilihan lain. Maka dalam bab ini tidak termasuk dalam makna ketaatan yang diperintahkan. Sebab sebenarnya kalau logiknya seorang ibu tak akan berfikir demikian. Ibu ni kan sebab kasih pada anak, kita serah je anak kita nak kahwin siapa. Dia nak kahwin orang Afrika ke, dia nak kahwin orang Hottentot ke, boleh lah asal kau suka. Nak kahwin orang tua ke, kahwin lah. Sebab cenderung kita sayang pada anak. Tapi kalau kita nampak mudarat, baru kita halang dia. Tak boleh ni. Yang penagai dadah ni. Ini penjahat ni. Itu kita ada asas. Wali adhal, kalau kita belajar dalam bab nikah, dipanggil wali adhal. Iaitu wali yang enggan menikahkan anaknya. Kalau keengganannya ada sebab agama, maka hakim membenarkan. Kalau tak ada, maka tak boleh. Kalau dia tak nak kahwinkan juga, hakim akan mengahwinkan.
Sebab anak dia berhak memilih. Sebab itu hidup dia. Kita nilai kebahagiaan tadi dengan secara kita nilai dengan akal kita, dengan ilmu kita. Tapi kita kena ambil kira juga bahawa akal dan ilmu juga perlu dilihat dari sudut kecenderungan seseorang. Sebab orang tu cenderung, kerana bila seorang tu cenderung, dia lebih kuat bersabar. Kalau misal kata seorang anak perempuan ni nak lelaki ni, dia akan lebih kuat bersabar. Berbanding kita yang aturkan, dia tak akan kuat bersabar. Maka dia akan mewujudkan sesuatu yang membahayakan rumah tangga dia. Sebab dalam rumah tangga, kekuatan sebenar ialah sabar. Sabar itu bermula daripada keinginan mereka untuk cenderung pada pasangan masing-masing. Sebab apa kita boleh sabar satu benda? Sebab kita suka dengan benda itu. Kalau kita sabar, lagi kita suka dengan benda itu, lagi tinggi sabar kita. Sebab saya suka dengan air, maka kita pun sabar. Mabuk 10 kali pun tak apa. Suka, mabuk, pecah, dia okey. Dia tahu risiko tu. Tapi sebab dia suka, dia lebih kuat sabar. Kita kalau tak suka, tuan-tuan, sabar kita nipis je. Dan memang tak suka, sabar kita sikit je. Tunggu ada masalah sikit, kita beri alasan. Itulah saya dah cakap, saya tak nak. Tunggu alasan, dia susah. Baik, jadi bila kita sebut tentang bersabar dalam meninggalkan perintah Allah SWT, kita dah sebut 4 sabar yang dibagikan oleh ulama. Ada yang ulama bagi 2, ada yang bagi 3, ada bagi 4, ada yang bagi 6. Sabar tu pada 6 benda. Tapi kalau secara umum, sabar ni perlu kita lihat. Sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam musibah. Tadi saya tambah satu lagi yang disebut oleh ulama, sabar dengan nikmat. Kerana ramai orang ada nikmat, dia teruja nikmat tadi, dia tak mampu sabar. Dia nak show off, dia nak bangga, dia nak sombong. Dia tak boleh nak hamba sikit dengan nikmat yang dia dapat. Bukan sampai peringkat dia hilang keutamaannya dalam melaksanakan perintah Allah. Dia kena sabar, dia kena tahan. Kalau tadi kita beri contoh isteri atau suami atau pasangan atau anak, saya seronok main anak, atau cucu ni lah, mana tak nampak masjid, surau, tak nampak kuliah, cucu baru datang, Ustaz, tengok cucu Ustaz, lupa muka Ustaz, dah lupa kuliah azam macam dengar tak dengar je Ustaz. Kena sabar lah. Boleh main cucu, pergi masjid tu, solat, lepas kuliah dengar kuliah, baliklah main cucu. Ada orang tak sabar, tak boleh. Sebab tu cucu dia seminggu duduk rumah dia, seminggu dia tak pergi masjid. Sebab cucu. Tunggu cucu tak ada, boleh dia cari cucu kat masjid pula. Boleh dia cari orang-orang kat masjid. Ini orang tak sabar dengan nikmat. Jadi kita nak belajar sabar dengan nikmat Allah. Jadi bila Syekh menyebut di sini tentang sabar dengan syahwat, sabar dengan perkara yang haram, supaya dengan ini, tuan-tuan sekalian, kita dapat mencapai Allah Ta'ala. Sebab kalau kita dapat sabar dalam perkara haram, jangan buat benda-benda. Sabar dalam perkara syubhah, jangan buat benda syubhah. Sabar dalam perkara-perkara yang bersifat syahwat, maka kita akan mudah untuk mentaati Allah, kita akan mudah menerima takdir Allah, kita akan mudah redha dengan takdir Allah. Kerana setiap maksiat akan memberi bekas yang besar pada diri kita. Kalau kita buat maksiat, kerana sebahagian maksiat kita buat tujuannya menghilangkan kesedihan. Orang minum arak, orang judi, sebab dia nak hilang sedih dia lah. Ketahuilah bahawa maksiat yang kita buat, perkara haram yang kita buat, dia tidak menghilangkan kesedihan, dia tambah kesedihan. Dia cuma hilangkan sekejap. Yang orang ada masalah lalu minum arak, hilang sekejap, tataghayyab, dia raib sekejap. Tapi lepas tu dia datang dengan lebih besar. Asal masalah ni cuma 20%. Dia pun minum arak nak lupakan 20%. Dia datang balik 100%. Adhafan kathira, gandaan. Oleh sebab itu bila kita fikir tentang maksiat, kalau orang kata maksiat boleh lupakan masalah, tak, tambah masalah. Ada yang kata maksiat ni sedap. Sedap. Ya, sedap sekejap. Dia sedap, kata ulama, bagaikan kilat. Tetapi lepas itu datang kepahitan berpanjangan. Kita ambil contoh orang zina. Sedap, ya, sedap sekejap. Lepas tu dia tahan malu dia, even kalaupun dia diterima oleh masyarakat, atau Allah ampunkan dosanya, malunya kekal sampai bila-bila. Tapi kalau kita buat maksiat, malu tu kekal sampai bila-bila.
Sebab itu kita bila pernah buat maksiat, kita tak nak cerita lagi ke orang. Sebab lekat malu maksiat lama. Kata Imam Jauzi dalam Saidul Khatib, yang berzina sekejapnya berapa jam, beberapa detik, kemudian dia menanggung malu dengan mengandungnya berbulan-bulan. Dengan anak dia pula keluar bertahun-tahun lamanya, dia tanggung malu selama itu. Tapi sedap dia banyak mana? Yang kita katakan tipu duit orang. Oh, sedap tipu duit orang. Lama mana bertahan nikmat tu. Tetapi kesan dia tu tahan lama, kesan jahat dia. Orang kata menipu tu, menipu. Lama dia akan pegang kelerang tu. Title tu lama. Kalau pegang title juara dunia boleh sekejap je. Tapi kalau pegang title jahat ni, dia lama. Walaupun timbul dengan jahat-jahat yang lain, dia kekal jahat juga orang panggil. Begitu title ni. Dan setiap kejahatan kita buat, dia akan menghilangkan nikmat kita satu persatu. Satu akan hilang. Sampai hilang semuanya lagi mana kita tak berhenti. Jadi kita pun, dengan sebab itu tuan-tuan, kita belajar bersabar dengan maksiat. Bersabar, jangan buat maksiat. Bersabar, jangan buat perkara syubhat. Bersabar, jangan buat perkara syahwat. Kerana kesemua perkara syahwat kita jadi menyesal akhir kesudahan harinya. Kita marah, ikut syahwat kita. Nak buat tu kerana marah kita pun akan nyesal. Kita sombong, ikut syahwat sombong kita. Kita bangga orang tu, bangga orang. Akhirnya kita nyesal. Kita rasa macam dah tak mampu nak tengok orang-orang yang kita pernah sombong dengan dia. Kita akan malu sendiri. Sebab itu jangan ikut hawa nafsu. Kemudian Syekh menyebut tentang kehebatan orang sufi. Tentang antara sabar yang paling susah sebenarnya, itu sabar untuk bertemu dengan Allah. Tapi kerana Allah suruh kita duduk lagi kat dunia ni, buat perintah, terpaksa sabar. Dia macam gini tuan-tuan, kita ni dah di akad nikah. Umpama dah ada pasangan kita, tunggu dah kita, Allah, tapi kita tak boleh lagi. Mak mentua kata tunggu 2 minggu baru boleh. 2 minggu kita dah goyang. Dah akad nikah, dah halal, tapi tak boleh lagi. Sebab kita ada upacara hantar menantu. Ni menantu dah macam hantu dah tunggu lama. 2 minggu tunggu. Ya, ada setengah-setengah budaya macam tu. Dia akad nikah tapi tak boleh bersama. Dia akan renggangkan sama 2 minggu. Bayangkan dah ada yang halal, lawa pula, memang kita cinta pula. Oh, sabar. Kalau kita tak sabar, kita telah merosakkan, malukan semua orang. Sabar. Umpama begitulah orang cinta Allah ni tuan-tuan. Dia tak sabar nak jumpa Allah. Tapi dia tak boleh bunuh diri dia, kerana Allah akan haramkan dia dari syurga. Sabar sampai masa. Dia dah baca tentang syurga, dah baca tentang itu. Allah tak nak dunia ni. Ada apa dunia tak nak? Saya nak jumpa Allah. Tak sabar dia untuk bertemu dengan Allah. Allah tanam dia rasa cinta, rasa sayang. Allah, dia sabar. Kalau tidak, kerana Allah Ta'ala haramkan bunuh diri, nasihat kami bunuh diri kami. Sebab kami tak tahan cinta dengan Allah. Kami nak bersama dengan Allah. Sebab kita tak boleh bersama dengan Allah sampailah kita mati. Mati baru boleh. Maka hidup ini menghalang. Tapi itulah perintah Allah. Sebab itu ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ara'aita in kutil fa aina ana? Ya Rasulullah, kalaulah saya mati, saya kat mana? Nabi kata dalam syurga. Ini dalam satu peperangan. Dia ada kat tangan dia kurma sebagai bekal rehat sekejap untuk makan. Dia campak kurma, dia kata bakhin. Ada untungnya buat apa? Aku melambatkan diriku masuk syurga untuk makan kurma. Kat syurga ada kurma lagi hebat. Dia buang kurma, dia terus meluru dan dia gugur syahid. Oh, tak sabar. Dia gugur syahid. Tapi tak sabar dia dia masih terus ikut perintah Allah. Ya, kalau kita tahu tuan-tuan, kalau Allah beri kita cinta itu, kita tak sabar nak jumpa Allah. Rindu, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu. Lebih daripada kita menahan sabar kita untuk bertemu orang paling kita sayang. Apatah lagi bila Allah sebut dengan nikmat syurga yang Masya Allah. Dengan segala nikmat, apa sangat dunia ni tuan-tuan. Apa sangat kita dapat. Ni dapat segala-galanya. Sabar kita tak apa, taat dulu. Sampai masa Allah ambil kamu. Lalu kita terpaksa melalui semua bala, bencana, kesusahan. Namun kita dapat lalu dengan begitu kuat. Kenapa? Kita nampak balasan, ganjaran. Kita nampak ini semua ujian Allah. Ini tanda kasih sayang Allah. Maka hati kita kekal, cekal, kuat. Sehingga sampai masanya
maka Allah Ta'ala akan beri tahniah dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang masanya kamu kembali. Sekarang masanya. Sudah sampai waktu. Dan keadaan kamu redha, suka, gembira, dan kamu juga disambut dengan penuh gembira. Fadkhuli fi ibadi. Dan kamu sebenar-benarnya hamba-Ku. Wadkhuli jannati. Sekarang masuklah syurga-Ku. Dan tidak ada kalimah yang paling gembira yang didengar oleh orang beriman atas dunia ini, mereka ayat ini. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Tak ada kalimah. Yang kalimah ini akan dituturkan ketika mana seorang berada dalam sakaratul maut. Wahai jiwa yang tenang, kembali. Dialu-alukan kembali, sudah sampai masa kamu bertemu denganku. Berkat kesabaran kamu melaksanakan perintah, kesabaran kamu menghadapi semua ujian-ujianku, kamu lulus. Kamu berhak bertemu dengan kekasih yang kamu rindui. Dan ini yang disebut dalam hadis, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Orang yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah terlebih cinta untuk bertemu dengannya. Namun kita kena sabar. Sabar sampai masa insya-Allah kita akan sama-sama berada pada dakapan rahmat Allah, kasih sayangnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.